Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Huh. So malam ni nak berkongsi sedikit tentang satu perkara kimia tingkatan 4 yang berkaitan dengan tajuk stoikiometri, iaitu pengiraan berkaitan dengan jisim, mol dan juga bilangan atom, iaitu nombor Avogadro. Selama ini terutama dalam buku kimia, buku teks kimia, mereka mengajar cara menggunakan formula. Ramai pelajar yang menghafal formula tetapi tidak dapat menguasai konsep pengiraan, sehinggalah tanpa formula mereka tidak boleh lagi membuat pengiraan. Ataupun bila ada soalan yang lebih kompleks, mereka gagal untuk menggunakan formula asas tersebut, akhirnya mereka tak berjaya untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya nak memperkenalkan apa yang diajar dalam buku-buku teks kimia, General Chemistry, untuk menyelesaikan masalah stoikiometri. Iaitu conversion factor. Ataupun kita tukar kepada faktor, Apa dia faktor, Conversion factor. Sebagai contoh yang paling biasa, kita nampak di jalan raya dia tulis 100 km jam. Tolak 1. Ataupun sama seperti 100 km jam duduk bawah, per jam. Ataupun 100 kilometer bagi setiap 1 jam. Yang ini boleh membawa maksud 100 setiap 100 kilometer, waktu yang diperlukan, jangka masa diperlukan 1 jam. Sama juga kalau kita letak sini 60 minit. Sama, Jadi ini dinamakan sebagai faktor. Yang kita kena faham. Jadi faktor ni sangat mudah tanpa kita perlu menghafal apa-apa. Tak perlu menghafal apa-apa. Kalau kita menghafal apa-apa, bermakna kita tak ada langsung asas kepada perkara yang kita nak selesaikan pengiraannya. 24 jam. Sama dengan 1 hari. Katalah 30 hari. Sama dengan 1 bulan. Tukar dalam bentuk faktor. 24 jam bersamaan dengan 1 hari. Kita juga boleh tukar yang ini, iaitu 30 hari per 1 bulan, setiap 1 bulan, ataupun boleh terbalikkan. 1 bulan bersama dengan 30 hari. Jadi ini dikatakan faktor. Inilah faktor, adalah faktor, Nampaknya lokasi penggambaran tak berapa selesa, sebab kita nak ambil pada gambar atas. Supaya anda boleh melihat dengan lebih jelas, jadi kita mulakan dulu dengan pengiraan harian tanpa melibatkan stoikiometri, sebagai permulaan. So berapa saat dalam 35 minit. So apa yang kita perlu tahu, kalau kita ikut kaedah penyelesaian polia ke apa ke, dia mesti mula mengenal masalah dan apa yang kita nak dapatkan. Jadi kita mulakan dengan maklumat yang kita tahu. 35 minit, kita ringkaskan minitnya. Kita nak menjadikan dia, jawapan dia dalam saat. So berapa saat? Itu je soalan dia. Jadi 30 minit kita darab dengan faktor yang boleh mengubah minit kepada saat. Apakah faktor dia? 1 minit bersamaan 60 saat. Jadi ini faktor yang kita belajar tadi, kan. Kita potong minit, kita akan dapat jawapan dia 35 darab 60 saat. Itu jawapan yang kita perolehi. So pakai kalkulator, Sama juga.
kita boleh panjang-panjangkan lagi. Okey, ada berapa saat dalam 60 bulan. Okey, jadi kita tahu maklumat ini. Okey, nak dapat saat. Jadi 60 bulan, akhirnya kita dapat berapa saat. Okey, jadi kita mulakan dengan 60 bulan. Kita darab faktor. Okey, kita buat 1 bulan 30 hari. Kan kita dah tukar bulan kepada hari. Kita darab faktor lagi, iaitu 1 hari 24 jam. Okey, kita dah tukar kepada jam. Kita darab faktor lagi, iaitu 1 jam 60 minit. Tak sempat So kita tukar kepada minit, darab 1 minit 60 saat. So kita dapat jawapan dalam saat So minit darab minit, so jawapan dia adalah 60 darab 30 darab 24 darab 60 darab 60 saat. Maka inilah bilangan saat yang ada dalam 60 bulan. Jadi tak siapa hafal ni, tak siapa hafal ni, tak siapa hafal ni, tak siapa hafal ni. Inilah perkara yang kita dah understood. Okey ya. So menggunakan prinsip yang sama, kita boleh mengira bilangan mol, atom dan juga jisim dalam pengiraan stoikiometri. Jangan bimbang stoikiometri ni hanya perkataan dalam kimia saja yang melibatkan pengiraan 3 benda ni lah, lebih kurang Okey, sekarang soalan dia. Berapa kita buat dulu faktor dulu. Okey, kita ada 1 mol gas hidrogen sama dengan 6 kali 10. Ini standard ini namanya pemala. Okey. 1 mol ni ada 6 kali ni molekul hidrogen. Okey. Bermakna kita boleh buat 1 mol hidrogen sama dengan atau faktor pengubah 6 kali 10 23 molekul gas hidrogen. Okey. So tak ada siapa yang hafal benda ni. Okey, kenapa tak siapa hafal? Inilah koefisien. Sebelum kita kira, kita tahu benda ni. Okey. Apa lagi kita tahu tentang gas hidrogen? Okey, kita tahu bahawa 1 mol gas hidrogen, kita ada berapa? 2 gram. Ini pun tak siapa hafal sebab memang ada dalam jadual berkala. Ataupun kita tukar pada 1 mol hidrogen terhadap 2 mol setiap 2 gram. Ataupun setiap 2 gram 1 mol hidrogen. Ini faktor yang kita tak hafal. Okey, akan diberi dalam soalan kerana inilah benda yang koefisien pemala. Tak siapa yang menghafal lah. Tapi lama-lama kita buat, kita hafal kan. Okay. Jadi dengan menggunakan faktor ini, kalau ada soalan contohnya, berapa gram gas hidrogen sebanyak, dah habis dawat sebanyak 3 mol gas hidrogen. Sama cara dia. Ini maklumat kita ketahui, iaitu 3 mol. 3 mol apa? 3 mol gas hidrogen. Nak jadikan jawapan dia gram gas hidrogen. Berapa gram gas hidrogen? Jadi, kita kena buang mol ni supaya dia menjadi gram. Iaitu, setiap 1 mol gas hidrogen beratnya 2 gram. Ini adalah pemala. Okey, jadi kita potong mol hidrogen, kita dapat 6 gram. Okey, tak ada perlu formula apa-apa. Okey. Sekarang ni berapa gram hidrogen sebanyak ataupun dalam 12
darab 10 kuasa 23 molekul hidrogen. Sama saja. Iaitu kita ada 12 darab 10, 23 hidrogen. Kita nak jawapan dia gram hidrogen. So kita tukar ni bilangan molekul ni kepada gram. Untuk tukar bilangan molekul tu apa dia? Iaitu 6 kali 10 23 hidrogen 1 mol. Okey, 1 mol ya. 1 mol hidrogen darab 1 mol hidrogen ada 2 gram hidrogen. So kita dah potong ni. Potong dengan mol bagi kita potong. So kita dapat jawapan dia adalah 12 kali, tak payah kita boleh potong lagi. Ini potong dengan ini potong dengan 2. Jadi 2 kali 2 gram hidrogen ataupun 4 gram hidrogen. Okey, tanpa perlu kita mengingat apa-apa formula. Okey, sekarang kita buat pula apa? Kita terbalikkan pula. Okey. Berapa? Okey, bilangan hidrogen dalam 2.5 mol. Tentulah gas hidrogen juga kan. Jadi, yang ini kita ketahui 2.5 mol hidrogen kita dapat dalam bilangan. Ingat kan nombor Avogadro kan? So darab 1 mol hidrogen ada 6 kali 10 23 atom molekul hidrogen. Ini tak payah hafal ya. Potong mol, maka kita dapat jawapan dia 2.5 darab 6 darab 10 23 hidrogen. Itu jawapan dia. Tanpa perlu saya tahu apa pun formula je. Dan last, akhir sekali. Okey, kita ambil pula bilangan gram dah. Bilangan ni bilangan mol pula. So, berapa mol gas, kita buat oksigen lah. Oksigen dalam 64 gram gas oksigen. So, kita ada ini iaitu 64 gram gas oksigen. Kita nak jadikan dia mol oksigen. So, kita kena tukarlah gram. Ini adalah 32 gram. Semua orang tahu. Okey, gas oksigen adalah 1 mol gas oksigen. So, kita potong gram, jawapan tinggal mol sama dengan ni kan. Jadi, jawapan dia, okey, ini pun boleh potong kan. Ini 1, ini 2. Jawapan dia apa? 2 mol gas oksigen. Okey. So, apa formula pun tak perlu diingat. Itu sajalah yang sempat saya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh praktis ya.